dengan soalan yang pertama yang ingin saya ajukan kepada cikgu ialah sebagai seorang pendidik, bolehkah cikgu Marina kongsikan serba sedikit tentang sejarah kedatangan Islam, siapakah penyebarnya dan bagaimana ia disebarkan? Okey, terima kasih Nur Izzati. Okey, mengikut sejarah lah, kalau pengetahuan sejarah amnya, kedatangan Islam ni ada 3 teori. 3 teori dia mengatakan teori kedatangan Islam ni dari tanah Arab, teori dari China dan teori dari India. Maksudnya Islam tu datang dari tanah Arab, Islam tu datang dari China dan Islam tu datang dari India. Okey, daripada 3 teori ni persamaan dia ialah pedagang. Persamaan dia dibawa, Islam tu dibawa oleh pedagang. Tapi dari mana dia tulis yang sejarawan tu sendiri tak ada orang kata kesepakatan lah yang mana datang dulu, tapi rasa dari tanah Arab. Okey. Tapi Islam tu datang dari China dan India tu masih tepat lagi lah, memang fakta lah. Tapi yang mana satu datang dulu tu Allahualam lah. Okey, jadi kalau katakan kita ikut teori, kalau kata Islam tu datang dari tanah Arab, dia dibawa oleh pedagang lah. Macam awak semua pernah belajar sini dulu. Okey, bila Islam tu datang, pedagang yang datang tu, dia bukan pedagang semata-mata. Jadi dalam sekumpulan rombongan tu dia ada ulama'-ulama' dia dibawa sekali. Jadi dari situlah Islam tu mula berkembang. Okey, lepas tu kalau ikut teori dari tanah Arab ni, selain daripada tu ada bukti lah, bukti perkampungan, wujud perkampungan. Jadi daripada situlah dia wujudnya teori yang mengatakan Islam tu datang dari tanah Arab. Okey, kemudian kalau Islam tu datang dari China, okey, dia ada teori juga yang mengatakan Islam tu datang dari China. Okey, dia ni berdasarkan bukti sebabnya ada wujudnya perkampungan di Canton ataupun nama sekarangnya Guangzhou lah. Okey, yang mengatakan ada wujud Islam kat situ, jadi pedagang tu bawa daripada China tu pergi ke tanah Melayu lah. Untuk, tapi tujuan yang sama, berdagang juga. Okey. Lepas tu ada bukti lain iaitu kewujudan batu bersurat tu sendiri. Batu bersurat tahu kan kat mana kan? Ke tak ingat? Tahu. Kat Terengganu kan batu bersurat kan? Tapi batu bersurat tu bukannya dijumpai dekat Kuala Terengganu. Batu bersurat tu dijumpai di Kuala Berang. Wujudan batu bersurat tu. Okey, lepas tu teori dari India pula. Teori dari India dia kata Islam tu dibawa oleh pedagang-pedagang India lah. Kalau awak ingat peta, kan kalau dari Arab tu nak sampai ke tanah Melayu, dia akan melalui India, betul tak? Ingat peta, kalau ingat balik peta dunia. Betul. Kan dia akan melalui India. Jadi bila pedagang-pedagang dia dia dah menetap dekat India sekejap, lepas tu dia sambung pula perjalanan dia ke tanah Melayu ataupun Asia Tenggara lah. Okey. Jadi itu antara orang panggil sejarah kedatangan Islam lah. Penyebarnya dikaitkan dengan pedagang lah. Semua sepakat mengatakan pedagang yang membawa Islam tu datang ke tanah Melayu. Okey, lepas tu bagaimana pula dia disebarkan? Okey, bila pedagang-pedagang ni datang, mereka mengamalkan ajaran Islam tu semasa berniaga. Jadi penduduk tanah Melayu yang berurusan nampak macam mana cara Islam tu dari sudut perniagaan. Okey, maksudnya pedagang tu mengamalkan akhlak yang baik, jujur, tak ada riba apa semua kan. Jadi bila itu orang tengok, orang pun tertarik untuk berniaga dengan ataupun menjalankan urusan perdagangan ni lah dengan pedagang-pedagang daripada Islam ni. Itu untuk jawab soalan yang pertama tadi lah. Okey, baiklah, terima kasih cikgu atas perkongsian yang sangat jelas lah.
Soalan seterusnya daripada saya berbunyi, berdasarkan pengetahuan cikgu, apakah faktor penyebaran Islam, penyebaran agama Islam ke tanah Melayu? Okey, faktor-faktor penyebaran agama Islam ke tanah Melayu ni dia ada beberapa lah faktor. Okey, antaranya faktor penyebaran dia lebih kepada pentadbiran contohnya, ataupun pendidikan, perkahwinan, dan ada lagi lah beberapa faktor. Okey, kalau kita ikut pentadbiran lah contohnya, pengaruh Islam ni datang dalam pentadbiran, dia telah macam mana nak cakap, bila raja, masa tu raja lah, sebelum gelaran sultan tu diubah, dia panggil raja dulu raja-raja di tanah Melayu ni terutamanya kat Melaka lah, sebab masa tu dia yang pertama sekali dapat panggil berurusan dengan pedagang-pedagang Islam tu. Okey. Jadi dia apa ni nampak ataupun berurusan dengan pedagang pada Arab ataupun China ataupun India ni yang Muslim. Okey. Cara apa ni pedagang dia bijak juga, dia boleh mempengaruhi raja-raja pada masa tu. Jadi raja-raja ni tertarik dan akhirnya menjemput mereka ni untuk sama-sama dalam pentadbiran raja para. Jadi bila dia dah dah ada pengaruh daripada Islam, raja tu, gelaran raja tu pun jadi ada gelaran tu dikekalkan. Okey, tu faktor yang pertama lah. Okey, faktor yang kedua ialah melalui perdagangan. Okey, melalui perdagangan ni, faktor yang kedua ni bila dia dah mengadakan hubungan dengan pedagang-pedagang Arab, Cina dan India yang telah Islam dulu. Okey, jadi dia mencontohi pedagang punya style berdagang tu. Jadi tata cara muamalat dia semuanya dicontohi dan diambil lah. Maksudnya bila raja pun dah bertukar ataupun dah jadi Muslim, jadi dia pun boleh menerapkan unsur-unsur Islam tu dalam perniagaan, perdagangan. Jadi dari situlah faktor penyebaran Islam pun bermula lah. Okey. Kemudian melalui pengislaman raja dan golongan bila tadi raja tu dah memeluk agama Islam, jadi rakyat tanah Melayu ni dan juga pembesar-pembesar dia akan mencontohi sultan. Jadi bila sultan dah memeluk Islam, bertambah lagi lah orang yang memeluk Islam, jadi penyebaran Islam tu makin meluas lah. Kemudian wujudnya kerajaan Islam lah, yang tu dalam pentadbiran tu tadi. Jadi masa tu dia dah mengamalkan macam cara Rasulullah lah mentadbir negara zaman Rasulullah dan juga zaman sahabat-sahabat, dipanggil ke Bani Umayyah apa semua tu, jadilah diikut keturunan pula. Jadi kita ni masa zaman Kesultanan Melayu Melaka tu dia dah ikut nasab sultan lah, maksudnya keturunan sultan sahajalah yang akan mentadbir. Okey. Kemudian peranan ataupun pengaruh daripada faktor penyebaran itu boleh memperluaskan dari sudut pendidikan pula. Okey, dari sudut pendidikan kalau ikut dulu zaman alam Melayu dulu, dia punya agama yang kuat adalah agama Hindu-Buddha. Jadi agama Hindu-Buddha ni dia ada kasta. Jadi siapa yang boleh menuntut ilmu, siapa yang tak boleh menuntut ilmu. Tapi bila Islam masuk, okey, jadi semua menuntut ilmu tu wajib atas setiap orang Islam. Jadi tak kira lah lelaki ke perempuan ke, semua kena menuntut ilmu. Jadi
kat situlah faktor dia mula orang dah mula rasa rakyat lah pada masa tu lah kan, jadi tak ada orang panggil bias lah, berat sebelah ke apa ke, semua sama, semua boleh menuntut ilmu, tak ada kasta-kasta apa. Okey, hak yang sama lah. Okey, kemudian peranan mubalik tu peranan ulama-ulama lah yang join dalam perdagangan tu. Okey, kemudian Islam tu sendiri, kerana agama Islam tu sendiri, agama Islam tu dia tidak apa panggil, tidak membezakan antara gender ke, antara tahap social individu ke, ada beza. Jadi semua sama. Yang beza tu hanya iman kan dan takwa. Jadi dari situ dia orang tertarik. Orang tertarik dengan Islam tu sendiri. Jadi makin ramailah yang meluk agama Islam lah. Itu faktor, antara faktor agama Islam kat tanah Melayu dengan cepat. Okey, dah jawab kan soalan nombor 2 tu? Okey, dah cikgu. Terakhir daripada kami, apakah kesan pengaruh Islam ni terhadap peradaban Melayu? Okey, kesan dia, okey, antara kesan-kesan dia boleh kaitkan dengan faktor itulah tadi. Okey, tapi antaranya kesan yang pertama ialah kepercayaan lah ataupun akidah. Okey, dari situ kalau kita tengok contohnya Malaysia, Indonesia, Brunei kan, itu antara negara-negara yang masih lagi menerima kesan daripada kedatangan Islam ke Asia Tenggara ataupun ke tanah Melayu pada zaman dulu. Cuma sekarang ni kita dah banyak campur tangan daripada penjajah kan, kita pun dah dijajah lebih kurang dalam 400 atau 500 tahun kan. Jadi dah banyaklah berubah, tapi daripada kesan daripada yang tu, daripada kepercayaan negara-negara yang cikgu sebutkan tadi, majoriti rakyat dia masih lagi mengekalkan kepercayaan agama Islam. Kalau kita tengok beza dengan Filipina. Filipina tu dulu dia menerima kedatangan Islam, tapi selepas penjajahan Sepanyol habis maksudnya banyak yang dah tak ikut lah. Jadi kita alhamdulillah lah, negara kita masih lagi dapat mempertahankan kepercayaan tersebut lah, kepercayaan agama Islam ni. Okey, yang kedua dari segi politik. Okey, dari segi politik kita dah banyak interact lah maksudnya dengan budaya ataupun pengaruh barat sebenarnya. Tapi kalau ikutkan masih lagi ada juga kita dekatkan. Contohnya mungkin daripada sudut kita ada raja berperlembagaan, walaupun tak sepenuhnya lah, tapi ada mengekalkan sedikit. Contoh dalam perlembagaan pun agama Islam telah diisytiharkan sebagai agama rasmi kan, yang tidak boleh orang lain sentuh lah. Maksudnya mana-mana kerajaan pun tak boleh, yang jadi kerajaan nanti tak boleh sentuhlah benda ni. Yang dalam perlembagaan yang telah termaktub sejak tahun 1948 Ketuhanan Tanah Melayu 1948, 1957 dan sampai sekarang. Okey. Kemudian daripada sudut kita kalau ikut budaya kita, orang Melayu ni dulu pakai baju kurung kan, tapi masa tu tak bertudung. Jadi bila pengaruh Islam datang bertudung, so sampai sekarang dikekalkan. Bahasa ataupun sastra, okey, masih ada lagi syair apa semua yang bermotifkan kebudayaan Islam. Okey, contoh ada syair-syair yang wujud yang nak sentuh pasal akidah ke apa, dibuat dalam bentuk syair-syair itu bukan daripada Arab kan, daripada kita punya sendiri. Kalau Arab dia adalah dia punya kebudayaan dia, jadi bila masuk je pengaruh tu dia orang panggil digabungkan ke, okey, dan jadilah macam yang sekarang ni. Okey, kemudian
Selain daripada tu tulisan Jawi. Tulisan Jawi kan berasal daripada huruf-huruf Arabik kan. Cuma macam diubah suai dengan kita punya bahasa Melayu. Contohnya kalau orang Arab tak ada huruf P, kita ada huruf P kan. So macam kita adalah huruf Fa tu. Dalam Arab dia sebut Fa kan. Macam tu lah. Okey, kemudian dari sudut kesenian ataupun architecture. Okey, architecture ni berkaitan dengan pembinaan bangunan-bangunan. Kita punya negara banyak ambil daripada inspirasi daripada Arabik punya culture lah. Kalau kita tengok kubah masjid ke apa kan banyak daripada tu. Tapi kalau pengaruh daripada Cina pun ada juga. Contoh kalau awak pernah pergi Melaka, dekat masjid kat Melaka banyak berbentuk dia punya bumbung dia tu. Ada lengkungan macam tokong Cina kan. Tapi tu sebenarnya masjid. Tu dari sudut architecture lah. Okey, dari sudut pembinaan kesan pengaruh Islam tu. Okey, lepas tu dari sudut kesenian. Kalau dulu masa zaman Hindu-Buddha, masa tanah Melayu ni masih lagi di bawah pengaruh Hindu-Buddha, banyak kalau corak-corak perhiasan bermotifkan haiwan. Okey, ataupun benda-benda hidup yang lain lah. Tapi bila kedatangan Islam, motif corak atas kain ke langsir ke apa semua diubah mengikut corak abstrak ataupun tumbuh-tumbuhan. Jadi dia dah kurang dengan apa tu perbezaan dia tadilah. Kalau agama Hindu-Buddha tadi, kalau kesenian dia banyak ambil benda-benda haiwan lah. Tapi bila datangnya Islam, corak-corak tu diubah menjadi corak flora kebanyakannya. Contoh kalau kita tengok baju kurung kita lah, tak ada lah, ada ke jumpa baju kurung corak haiwan? Ada lah. Jadi kebanyakannya semua dah bercorak flora kan, bunga-bungaan ataupun abstrak. Jadi itu ada. Okey, baiklah Ustaz. Mulakan dengan soalan yang pertama untuk Ustaz. Sebagai seorang pendidik, bolehkah Ustaz kongsikan serba sedikit tentang sejarah kedatangan Islam, siapa penebarnya dan bagaimana ia disebarkan? Silakan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Jadi alhamdulillah syukur kepada Allah SWT dan dari kepada Allah SWT yang menceritakan tentang sejarah kedatangan Islam ke tanah Melayu. Jadi dengar alhamdulillah. Jelas Ustaz. Okey. Jadi sebenarnya sejarah Islam tanah Melayu ini bermula pada abad yang ke-7 lah, ikut kepada sejarah negeri Melaka. Bermula pada abad ke-7 Masihi dan pandangan ini berdasarkan kemungkinan agama Islam ini disebarkan oleh pedagang dan pendakwah dari Asia Barat mula-mula sekali ke negara China. Seterusnya Islam semakin berkembang dan berikutan dengan kemunculan beberapa buah negara Islam di Pasai dan Perlak di persekitaran Selat Melaka pada abad ke-14 Masihi. Manakala mengikut catatan Marco Polo, agama Islam telah tersebar di tanah Melayu sebelum abad ke-15, iaitu pada tahun sekitar 1292 Masihi. Semasa Marco Polo dalam perjalanan pulang dari China, beliau telah melawat Sumatera, Perlak ialah pelabuhan pertama yang disinggahinya, dan beliau menyatakan pada masa itu telah wujud usaha-usaha untuk mengislamkan penduduk tempatan oleh para pedagang Arab di Nusantara. Jadi sebenarnya Islam ini disebarkan oleh pedagang lah, pedagang yang datang ke tanah Melayu untuk usaha berdagang lah, untuk meniaga. Kemudian Islam ini telah tersebar melalui tiga cara lah. Yang pertama melalui pedagang Islam itu para pendakwah yang hadir ke tanah Melayu sambil berdagang sambil mendakwah, seperti pendakwah Islam yang terdahulu, ulama yang telah hadir, yang telah datang ke tanah Melayu dan kemudian telah mengislamkan
para penduduk setempat, dan juga yang paling penting mereka telah mengislamkan para sultan dan raja. Apabila mereka mengislamkan sultan, secara automatiknya rakyat akan mengikuti sultan mereka, dan sebenarnya ramai yang telah menganut agama Islam. Kemudian yang kedua pula, menurut hikayat, peranan ulama telah mengislamkan para pembesar-pembesar juga di negeri Melaka, dan akhirnya telah disebarkan oleh ulama dari Mekah yang bernama Syekh Abdul Aziz, dan mengislamkan raja-raja serta pembesar dan rakyat Melaka. Manakala yang ketiga, cara penyebarannya adalah melalui perkahwinan, iaitu sama ada perkahwinan antara pedagang dan juga rakyat tempatan, dan yang paling penting sekali ialah perkahwinan di antara Raja Iskandar Shah dengan puteri Raja Pasai. Akhir mereka telah memeluk Islam, baginda telah memeluk Islam, dan seluruh rakyat juga mengikuti baginda dalam untuk menganut agama Islam. Ada terlepas apa tak? Ada soalan lain? Yang untuk soalan pertama dah jawab lah. Seterusnya nombor 2 lah. Nombor yang ada pesan. Okay, yang mana? Oh, nombor 2 Fat. Dosa. Terima kasih Ustaz atas perkongsian yang sangat jelas. Soalan kedua daripada saya, berdasarkan pengetahuan Ustaz, apakah faktor penyebaran agama Islam ke tanah Melayu? Faktor penyebaran, sekejap Okey, minta maaf, saya kehilangan nota tadi tidak. Okey, baik. Untuk faktor penyebaran Islam ke tanah Melayu adalah yang pertama ialah salah satu tentang perdagangan, iaitu perdagangan dari Arab, China dan India telah menjalinkan hubungan di Pelabuhan Asia Tenggara seperti Singapura, Pulau Rapah. Jadi berdasarkan attitude ataupun sikap dan tingkah laku yang ditunjukkan oleh pedagang Arab, pedagang Islam ini, jadi ia menjadi ikutan oleh penduduk setempat. Maklumlah pada zaman tersebut Islam, agama yang dianuti oleh kebanyakan penduduk di negeri Melaka adalah berdasarkan penganut agama iaitu anutan animisme ataupun animisme, yang mana animisme ini adalah suatu kepercayaan yang
banyak kepada jenis tahyul dan juga fantasi. Jadi mereka banyak bergantung lebih kepada agama-agama yang seperti Buddha atau Hindu. Banyak pengaruh Hindu lah pada zaman dahulu ni. Jadi bila hadirnya pedagang Arab, mereka melihat tingkah laku dan juga pergaulan antara pedagang Arab dan juga pedagang Islam dan juga penduduk setempat ini terlalu baik, dan mereka sopan santun, lemah lembut dan juga bersifat mahmudah lah, maksudnya dalam Islam ini mahmudah. Jadi mereka tertarik dengan sikap mereka, lalu mereka juga cuba untuk mendalami agama Islam. Itu salah satu antara faktor lah penyebaran Islam di tanah Melayu. Kemudian apabila tertarik, jadi adalah pembesar-pembesar yang ingin mendalami agama Islam kita, dan seterusnya mereka telah membawakan pedagang Islam tersebut untuk berjumpa dengan Sultan. Kemudian Sultan tertarik dan lalu terjadilah keislaman antara raja-raja dan sultan serta berlakunya perkahwinan tadilah, keislaman raja dan juga golongan bangsawan. Boleh? Boleh. Zakir? Soalan yang terakhir. Okey. Kesan pengaruh Islam terhadap peradaban Melayu. Okey. Apabila Islam bertapak di negeri Melaka, di tanah Melayu, yang pertama sekali ialah perubahan kepercayaan. Yang mana pada yang Ustaz terangkan tadi, angkutan penduduk di tanah Melayu pada zaman tersebut adalah lebih kepada kepercayaan animisme, iaitu kepercayaan yang karut-karut, banyak kepada bomo, sihir dan sebagainya. Kemudian apabila Islam hadir, mereka telah bertukar kepada Islam dan mereka membawa konsep tauhid, iaitu menafikan wujudnya banyak Tuhan dan beriman kepada satu Tuhan sahaja, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka telah mempercayai tentang keesaan Allah SWT. Itu dari segi perubahan kepercayaan. Manakala dari segi perundangan ataupun peraturan, telah wujud perundangan yang baru. Itu pertama tentang hukum perkahwinan Melaka pada abad ke-14, iaitu telah memasukkan perundangan Islam. Contohnya hukuman yang berkaitan tentang minum arak, berzina, membunuh, fitnah, murtad dan sebagainya. Manakala yang kedua pula ialah tentang undang-undang Pahang, iaitu mereka telah mengisytiharkan Pahang sebagai Darul Islam dengan 42 fasal dan merupakan kedudukan penuh dengan undang-undang fiqh mazhab dan juga fiqh mazhab dan juga syariah lah, syariah Islam. Manakala yang dari segi ketiga iaitu pentadbiran sistem kesultanan yang berbeza dengan sistem beraja ala Hindu dan Buddha. Pada zaman dulu mereka menggunakan sistem ala Hindu dan Buddha. Apabila hadir Islam, mereka menggunakan sistem kesultanan yang beraja dan Islam. Kemudian konsep dewa raja juga dihapuskan, diganti dengan sultan sebagai pemegang amanah Allah di muka bumi dan alim ulama sebagai penasihat sultan. Manakala yang keempat, pendidikan. Dari segi pendidikan pula, sistem pendidikan Islam lebih sistematik dan terbuka kepada semua penduduk pada zaman tersebut, dan dalam sistem pendidikan tersebut juga diisikan dengan pengajaran Al-Quran, fiqh, sejarah dan lain-lain. Kemudian pada zaman tersebut juga apabila Islam hadir ke tanah Melayu, maka wujudlah sistem pondok ataupun madrasah, dan juga diwujudkan masjid-masjid dan surau-surau sebagai tempat untuk pengajaran dan juga pembelajaran agama Islam. Dan yang kelima, dari segi bahasa dan kesusastraan, apabila ramai yang mengenal agama Islam, maka berlakulah suatu transformasi tulisan, iaitu berlakunya adanya tulisan Jawi
dan juga adanya kesusastraan Jawi, dan juga adanya wujudlah itu istilah-istilah Arab, contoh alim ulama, musyawarah dan sebagainya. Dan yang terakhir sekali ialah wujudnya kesenian Islam, contohnya seperti replika mimbar-mimbar masjid, menara-menara azan, dan juga ukiran-ukiran ayat-ayat suci Al-Quran di dinding-dinding masjid atau surau, dan ada juga wujudnya tulisan-tulisan geometri ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang diukir di dinding-dinding masjid ataupun di pintu-pintu masjid atau surau pada zaman tersebut. Dan yang akhir sekali itu adanya juga dan yang paling jelas ialah pada zaman tersebut adanya ukiran-ukiran di batu-batu nisan, yang mana pada batu nisan tersebut diukir nama-nama dalam tulisan Jawi dan juga tulisan-tulisan dan juga ayat-ayat suci Al-Quran yang sepatutnya